Alhamdulillah dalam pada kami bernyanyi keriangan montaj ya untuk menyambut rakan daerah Tutong, dan sadar-sadar sudah secara langsung Alhamdulillah bertemu dengan rakan kita Ernie Sofina. Assalamualaikum, apa kabarnya Ernie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan yang bertugas di studio daerah Tutong pagi ini alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, sihat-sihat saja ya. Dan juga turut mengharapkan keadaan cuaca mengizinkan khususnya di sekitar Pekan Tutong. Ya, bagaimana? Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan cerah. Baik, tadi sempat orang bercakap secara langsung lah, memandangkan rakan setugas Espal ini menyatakan selepas saja bertugas melapor dalam sampai pagi akan ada satu lagi misi penggambaran di kawasan Ulu daerah Belait, meninjau keadaan rumah panjang di sana. Kalau di daerah Tutong masih ada kewujudan rumah panjang ini, mungkin dapat dikongsikan Ernie? Ya, kalau mengenai dengan rumah panjang di daerah Tutong, pada tahun 2018 merupakan kali terakhir saya berkunjung ke Kampung Belabau Ulu Tutong ya, Mukim Rambai. Tetapi di rumah panjang berkenaan hanya tinggal tapak saja. Tetapi saya cukup berbangga kerana semasa kunjungan saya ke sana, sebahagian daripada keluarga datang ke rumah panjang berkenaan hanya untuk berkumpul keluarga saja. Menjadikan rumah panjang itu menjadi tempat bermuzakarah di kalangan komuniti mereka lah. Walau kita melihat itulah komuniti ataupun etnik minoriti ini bukan mereka meninggalkan sepenuhnya, masih mengekalkan khazanah warisan budaya mereka, Ernie. Cukup berbangga sebenarnya. Walaupun orang sudah berhijrah, mungkin berhijrah ada ke revolusinya, berhijrah ke Pekan Tutong dan sebagainya atas alasan tugasan dan sebagainya, tapi adat itu masih ada, masih dikekalkan, dan tempat yang dikongsikan tadi pun masih dijadikan sebagai satu tempat yang boleh dijadikan sebagai untuk kenangan. Merisau balik memori bersama dan untuk berkumpul dengan rakan dan keluarga-keluarga yang lain ni, Sarina. Ya, maklum saja ya, sebahagian daripada mereka juga masih lagi giat berkebun di kawasan berkenaan. Jadi itulah peluang mereka setiap hujung minggu, selain daripada bermuzakarah bersama adik-beradik, tetapi juga sekaligus mereka berkebun dan mengambil hasil buah-buahan. Betul ya. Baik, apa-apa terima kasih informasi yang dibawakan dari daerah Tutong. Namun untuk pagi ini kita juga tidak sabar untuk mengetahui antara bahan sisipan yang akan dibawakan dari sana. Silakan Ernie. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Sarina dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda kita dapat bersua di hujung minggu ini, berkongsi beberapa maklumat semasa yang kita terima dan juga pengisian bahan visual yang disediakan untuk edisi hari ini. Alhamdulillah Auda, hari ini ada dua info ingin saya sampaikan mengenai dengan aktiviti keusahawanan yang dilaksanakan di dua buah tempat ya. Antaranya ialah tamu muafakat Kampung Longmayan Tutong pada pagi ini diadakan ya pada pukul 7 pagi sehingga 11 pagi di Gerai Tamu Kampung Longmayan Tutong. Manakala satu lagi aktiviti jualan iaitu Gerai Jualan Bulanan Majlis Perundingan Kampung Danau diadakan di kawasan letak kereta Dewan Kemasyarakatan Kampung Danau Tutong bermula pada pukul 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Jadi masih lagi ada kesempatan di sekitar, terutama sekali penduduk yang tinggal di Kampung Danau dan juga Longmayan untuk datang menyaksikan dan juga membeli produk-produk yang dijual dalam aktiviti keusahawanan di kampung berkenaan. Baik, kita akan kongsikan juga Auda ya. Pada hari ini juga akan diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk Mukim Kriam daerah Tutong. Majlis ini diadakan di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk Mukim Kriam daerah Tutong pada pukul 8 pagi sehingga 11 pagi. Jadi itulah beberapa acara yang akan berlangsung pada hari ini di daerah Tutong, dan seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk Auda keluaran hari ini. Kemahiran adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu dalam perkara yang tertentu. Kemahiran ini boleh dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai dan membawa manfaat kepada masyarakat. Salah satunya adalah menerbitkan majalah.
Awang Azmi seorang pendidik yang memiliki minat dalam seni kreatif dan fotografi telah berhasil menerbitkan majalah bertajuk Pengail, memfokuskan pada aktiviti dan ilmu memancing di negara Brunei Darussalam, di mana terbitan pertama pada tahun 2007 dan kali terakhir beliau menerbitkan majalah ini pada tahun 2014. Dengan berbekalkan asas daripada pengajian dalam bidang bahasa Melayu dan linguistik di Universiti Brunei Darussalam, menggerakkan hati beliau untuk berkecimpung dalam bidang penulisan dan penerbitan majalah. Namun dengan usaha serta kegigihan diri dapat membantu dalam memperkembangkan hasil karya beliau. Mula-mula sekali inspirasi saya itu timbul apabila mula-mula saya mengumpulkan artikel-artikel memancing keluaran daripada negara jiran kita ni, Malaysia, yang mana mereka mengeluarkan sisipan joran yang mereka sisipkan dalam surat khabar berita harian setiap hari Khamis atau hari Jumaat kalau saya tidak silap pada 1996. Kemudian saya perhatikan teknik-teknik nama-nama tu sama dengan cara kita ni orang Melayu Brunei ni. Hanya perbezaan dari kali nama-nama peralatan, nama-nama lauk dan sebagainya. Jadi itulah di antara yang barangkali membangkitkan sedikit semangat saya untuk berfikir mula untuk menerbitkan majalah Pengail keluaran asli daripada negara Brunei Darussalam sendiri. Fokus utama saya ialah aktiviti memancing di negara Brunei Darussalam, teknik-teknik yang digunakan, khususnya yang saya fokuskan itu ialah tempat-tempat maupun nama-nama alat, nama-nama ikan yang menggunakan nama Melayu Brunei sendiri. Pengisian di dalam majalah yang lainnya ialah seperti di dalamnya ada ruangan kenali ikan kita ni, kemudian ada ruangan resepi, iaitu sudut tais liur. Ini dibuat oleh, saya berikan ruangan ini kepada isteri saya, memandangkan isteri saya pun seorang yang memang pandai memasak. Kemudian ada lagi satu ruangan kartun, kalau saya tidak silap 2 ke 3 edisi dalam majalah saya itu ada ruangan kartun yang dibuat, yang dilukis oleh kartunis terkenal negara kita ni, pelukis terkenal. Dan seterusnya ialah ada ruangan peraduan gambar di antara pencetus kuat mengapa wujudnya majalah Pengail ini. Beliau juga mengatakan majalah Pengail yang diterbitkan ini merupakan satu ilmu yang bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan, di mana ia boleh dijadikan sebagai garis panduan mengenai memancing, khusus bagi masyarakat Brunei. Ini kerana negara kita juga memiliki tempat-tempat menarik dengan penghasilan ikan berkualiti tinggi. Dengan adanya pengalaman ini, beliau memiliki banyak pencapaian dalam bidang penulisan dan penerbitan seni kreatif. Saya menghasilkan majalah Pengail ini pun dikira one man show, artinya dari awal menulis, menggambar, kemudian melakukan editing, layout dan sebagainya itu seorang saja. Sampailah usaha menerbitkan itu. Bukan tidak ada bantuan, ada bantuan, tapi hanya sekadar mengambil gambar sahaja dalam trip-trip yang tertentu. Penghasilan selama beberapa tahun sejak saya 2007 itu sebanyak 26 naskah yang saya telah terbitkan. Saya juga membantu pihak Radio Television Brunei dalam menghasilkan satu rancangan pancing, kalau tidak silap saya pada tahun 2008 barangkali. Seterusnya bertolak daripada pengalaman bersama dengan pihak Radio Television Brunei. Jadi saya sendirilah menerbitkan 2 video keluar penerbitan saya, yaitu video yang pertama video casting ikan dalam, dan video yang kedua ialah memancing udang galah di Sungai Tutong dan di Sungai Temburong. Bagi saya kemahiran yang perlu ada
yang penting, yang paling utama sekali ialah azam yang kuat. Kalau ada azam yang kuat, kemahuan yang kuat, insya-Allah semua jadi. Yang kedua ialah pengetahuan. Pengetahuan mengenai apa yang ingin ditulisnya, apa yang ingin orang lain mau tahu dan lihat. Contohnya kalau memancing, mengail, ya mesti ada pengetahuan mengenai mengail, sekurang-kurangnya adalah basic. Jadi selebihnya berdasarkan pengalaman lah. Okey, harapan saya tidak banyak lah. Bagi saya mahu ada generasi penerus dalam menghasilkan, khususnya dalam penulisan majalah aktiviti memancingan, ya, khususnya daripada golongan-golongan muda lah yang barangkali berminat untuk menulis, untuk yang kata ni membuat liputan berkaitan dengan aktiviti memancing yang ada di negara kita ni, ya. Menerbitkan majalah bukanlah sesuatu yang mudah, malahan memerlukan tahap kreativiti dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang penulisan dan penerbitan seni kreatif.